Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Saya tertarik dengan sekarang ni isu yang kita banyak ketengahkan adalah berkenaan antara isu yang saya nak ketengahkan adalah berkenaan dengan pasca banjir ni. Dan kalau kita lihat, kita boleh ambil dengan berbagai kacamata dan juga berbagai aspek. Antara yang paling baik adalah kita lihat dari neraca seorang Muslim, seorang mukmin. Sebab kita ni adalah seorang Muslim dan kita seorang mukmin. Ataupun mungkin ada yang lihat daripada kacamata sebagai seorang manusia biasa. Cuma bagi seorang mukmin adalah neraca yang terbaik lah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya petik daripada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin, ajaban li amril mu'min, innal amra kullahu lahu khair walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Hadis ni simple tapi sangat-sangat istimewa dari kacamata saya, kerana hadis ini adalah merangkumi semua kehidupan kita. Kenapa setiap orang akan lalui perkara yang kita panggil perkara yang gembira, perkara seronok, perkara yang membahagiakan, dan setiap orang akan lalui satu lagi dipanggilkan ujian, dugaan, cabaran dan juga musibah. Jadi dalam hadis ni Rasulullah sebut takjubnya perihal seorang mukmin, seorang yang beriman. Innal amra kullahu lahu khair. Sesungguhnya setiap perkara bagi dia adalah baik. Bagi dia adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Nabi sebut, dan perkara ni tidak berlaku melainkan hanya pada orang beriman. Itu sebab specialnya kita panggilkan orang beriman ni. Apa dia? Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Jika dia mendapat satu kebaikan, kebahagiaan, satu benda, perkara yang gembira, maka dia akan bersyukur, dan itu baik untuk diri dia. Wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan bila dia ditimpa musibah, dugaan, ujian, maka dia bersabar, dan itu baik untuk bagi diri dia. Jadi berdasarkan hadis ni, apa keadaan pun, maka kita lihat bagi seorang beriman tu adalah baik bagi diri dia. Bila dia dapat nikmat, maka dia akan bersyukur, maka itu baik untuk diri dia, baik untuk keluarga dia, baik untuk kehidupan dia. Dan bila dia ditimpa oleh musibah, macam sekarang ni kita berada dalam pasca banjir, ada orang yang kita tahu kerugiannya tak boleh digambarkan, tak boleh diceritakan. Hingga kan kalau kita nak pesankan pada dia satu nasihat pun mungkin susah untuk kita untuk sampai bagi dia. Kenapa? Ada yang kehilangan nyawa, ada yang kehilangan harta benda dan segala-galanya. Namun bagi orang beriman, sekalipun Allah ambil nyawa, sekalipun Allah mengambil hartanya kesemuanya, maka itu bagi dia adalah baik. Kenapa? Kerana semua dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara perkara juga yang bagi kita yang mungkin tidak ditimpa oleh musibah, itu adalah satu dipanggil pelajaran dan juga muhasabah. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam situasi hujung tahun yang lepas 2021, terlalu banyak negara yang dilanda oleh musibah. Bukan saja di Malaysia, satu dunia. Namun kita yang tidak ditimpa oleh musibah ni adalah satu pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah kecualikan. Itu menunjukkan bahawa kita ni dipilih oleh Allah untuk kita tambahkan kesyukuran kita, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah, dan kita ni lah nak menjadi yang kita panggilkan orang yang boleh membantu walaupun sedikit. Mungkin ada yang boleh bantu dari segi aspek kewangan, alhamdulillah.
Mungkin ada yang boleh bantu dari aspek tenaga, seperti mana yang pergi membantu mangsa-mangsa banjir pun alhamdulillah. Dan ada orang yang tak mampu keduanya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu, untuk mempermudahkan urusan-urusan mereka yang terkena banjir. Kalau nilai orang diuji dan tidak diuji, bukanlah nilai untuk mengatakan Allah tu sayang tak sayang. Kerana apa? Allah akan memberi ujian dan juga ujian dan nikmat ni pada semua orang. Yang cumanya orang yang terbaik adalah apabila diuji dan diberi nikmat, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang dipanggilkan orang yang hebat. Kenapa? Ada orang yang mana tak diuji tapi Allah sayang pada dia. Ada yang orang yang Allah uji, namun dengan itulah tanda Allah sayang pada dia. Maka kedua-dua keadaan itu adalah tanda bahawa Allah sayang kepada kita, dan adakah kita ni prihatin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang rekreasi ni memang ni lah satu kelebihan bagi dia. Sebabnya pertamanya dari aspek survival mungkin dia lebih, sebab apa, persediaan bagi orang rekreasi ni dia lebih kan. Dia ada kayak, ada yang ada boat, ada yang dah biasa duduk dalam hutan. Jadi bila untuk dalam operasi banjir, dia dah tahu dah apa yang dia nak bawa, dari segi barang makannya, dari segi pakaian yang cukup, berapa hari dia nak duduk di sana, berapa hari dia nak bantu, dari segi minyak, dia dah biasa dah. Tapi bagi orang yang tak pernah, bagi orang yang tak biasa dan juga tak pernah belajar, mungkin susah lah. Sebabnya bila berlaku macam ni, dia tak tahu, dia hanya kata memang dia nak membantu, tapi dia tak macam orang yang mahir dalam rekreasi. Sebab apa? Dah dia ada ilmu. Itu pentingnya dalam apa-apa pun adalah ilmu tu. Bagi orang rekreasi, mungkin kelebihan dia mana-mana tempat pun, maka dia boleh sesuaikan diri dia lah. Terutamanya dalam operasi penyelamat. Kita tengok di mana pun, di gunung, kalau orang hilang ataupun waktu banjir ni, biasanya orang-orang kaki pancing ni, dia dah biasa dengan kayak, dengan kebot, dengan bot-bot getah pun masih boleh membantu lah. Sebabnya kelebihan yang mereka adalah, satu dari sebab peralatan, yang keduanya adalah ilmu tu lah. Itu pentingnya ilmu dalam sesuatu bidang. Bagi sebenarnya dalam aspek solat ni, perkara yang paling besar lah, sebab dia adalah, kita dalam Islam dipanggil tiang agama, Imaduddin. Rasulullah sebut sebagai tiang agama. Solat ni perkara yang paling kita panggilkan mandatory lah di dalam Islam. Tak kira apa keadaan pun, Rasulullah tak pernah meninggalkan solat. Hingga kan dalam keadaan huru-hara peperangan pun masih lagi Rasulullah solat. Dalam pedang yang tengah menghudus, melibas ni pun masih Rasulullah menjaga solat. Jadi bagi orang yang ditimpa banjir, mungkin di situ ada dipanggil rukhsah ataupun keringanan. Maka dia boleh jamak, dia boleh qasarkan. Kalau keadaan dia dalam keadaan najis, mungkin dia boleh qada kemudian. Namun untuk meninggalkan solat, maka dia tu adalah bukanlah satu yang dibolehkanlah di dalam Islam untuk orang meninggalkan solat. InsyaAllah. Jadi insyaAllah itu sedikit yang saya nak kongsikan. Mudah-mudahan saya pun tergolong daripada orang yang mampu untuk bersyukur apabila mendapat nikmat, dan juga mampu untuk bersabar ketika saya ditimpa oleh musibah dan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.